Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dengar ya? Selamat pagi, dengar. Ya. Salam dengar. Okey, terima kasih Fabian. Okey, terima kasih kerana menyertai bengkel pengenalan kepada APA Citation Style pada pagi ini. Okay, bengkel ini akan dijalankan dalam bahasa Malaysia. Saya percaya semuanya rakyat Malaysia kan. Ada yang non-Malaysia tak di sini? Tak ada. Anyone is non-Malaysian? Tak ada ya. Jadi bengkel ni saya akan jalankan dalam bahasa Malaysia. Tapi kalau tuan-tuan ada ingin bertanya dalam bahasa Inggeris pun, okey, tak ada masalah ya. Dan sesi ini sedang dirakam dan akan diletakkan di dalam announcement di MyOUM mungkin esok pagi untuk kita boleh tengok semula lah. Okey, di bahagian announcement MyOUM ya. Okey, sementara kita nak tunggu yang lain masuk, boleh tak saya dapatkan maklumat daripada tuan-tuan siapa yang undergraduate? Kalau undergraduate boleh tulis dekat chat nombor 1 tak? Undergraduate nombor 1, kalau postgraduate nombor 2. Okey. Setakat ni ramai yang undergraduate. Okay, ada juga beberapa yang postgraduate lah ya. Oh, ramai pula yang postgraduate sekarang. Okey, terima kasih. Okey, kita mulakan sesi ini dan saya akan berkongsi slide saya sebentar ya. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh interrupt saya atau bertanya melalui chatting ya. Okay, pengenalan kepada APA Citation Style. Ya, objektif bengkel ni untuk kita sebagai pelajar OUM memahamilah konsep dan cara untuk kita buat petikan ataupun dalam bahasa Inggerisnya dinamakan citation dan reference. Okay, ada dua bahagian di sini, satu citation dan satu reference. Okay. Kemudian kita nak memahami cara nak bina dia, kita nak try buat praktikal sikit lah macam mana kita nak gunakan APA Citation Style ni dalam penulisan akademik kita. Okay, melalui Microsoft Word, dan kita akan tengok satu apps dinamakan MyBib di mana ia sediakan macam mana kita nak cite bahan. Okay. Di dalam ni kita akan mempelajari tentang citation dan reference style, bagaimana untuk membina APA citation style. Okay, dan di akhir sesi kalau nak bertanya, saya akan buka Q&A session. Ya. Kalau nak tanya sekarang pun boleh interrupt saya. Kalau nak tanya dalam chat mungkin saya tak perasan sebab saya share slide ya. Okay. Okay, kita teruskan. Okay, petikan dan rujukan, citation and reference. Okay, saya gunakan citation and reference lah ya. Okay, tujuan dia, citation and reference ni supaya memberi integriti akademik lah kepada kita sebagai pelajar. Okay, kita nak tulis academic writing, okay, kita mesti ada citation dan reference supaya ada integriti. Okay, kita tidak cakap saja, kita tidak petik daripada mana-mana, kita ada support daripada bahan-bahan yang kita baca. Okay, itu salah satu tujuan dia, integriti kepada akademik. Okay. Yang kedua, untuk memberi kredit kepada idea orang lain. Okay, kalau kita baca buku tu daripada penulis A, kita dapatkan idea dia, kita kena bagi kredit kepada penulis tersebut dengan kita letakkan citation dan reference. Okay, tidak sepatutnya kita copy ayat dia, kita kena letak. Okay, even idea dia pun ataupun maklumat dia pun kita kena letak citation dengan reference. Okay. Dan yang C, untuk membezakan idea penulis dengan idea yang dirujuk. Okay, mungkin ayat yang pertama tu idea kita. Okay. Yang lepas tu ayat yang kedua tu kita dapat idea tu daripada penulisan ataupun buku yang kita baca. Jadi ayat yang kedua tu kita kena buat citation dengan reference. Okay. Nanti kita akan tengok beberapa contoh.
Kemudian untuk memberi ruang pembaca mengenal pasti dan mendapatkan sumber yang dirujuk. Bila kita dah letak reference dekat belakang tu, kita bagi tahu nama penulis, diterbitkan tahun berapa, mungkin syarikat yang menerbitkan buku contohnya. Kalau jurnal kita bagi tahu isu ke berapa. Jadi ia memberi ruang lah kepada pembaca, kalau dalam kes kita, lecturer kita, pemeriksa kita, untuk dia tahu lagi. Dia nak baca lebih lanjut lagi, dia tengok dekat reference, dia tengok nama penulis, nama jurnal, supaya dia boleh baca lebih lanjut lagi tentang apa yang kita rujuk, okay, di dalam reference yang kita letak. Dan akhir sekali semestinya untuk mengelakkan plagiarism lah. Okay, kalau kita dah cite tu, kita dapat mengelakkan dari dituduh sebagai plagiarized. Okay. Okay. Petikan ni, yang saya cakap tadi awal tadi, ada dua bahagian, petikan dan rujukan. Okay, citation dan reference. Sekarang saya nak concentrate dulu kepada petikan atau reference. Citation. Okay, citation ni juga kadang-kadang dinamakan in-text citation ataupun citation sahaja. Okay. Citation ni digunakan dalam penulisan akademik lah. Kalau dalam surat khabar, tabloid, kita tak pernah tengok pun ada citation kan. Tak ada dalam kurungan nama penulis tahun. Okay. Cuma dalam academic writing saja yang ada citation ni. Okay. Kemudian dia nak beritahu tentang rujukan asal pernyataan yang ditulis. Dia nak beritahu lah dari mana kita dapat idea tu. Kita tulis, kalau dalam APA style, dia letak nama penulis dengan tahun. Okay. Kalau style yang lain macam MLA contohnya, dia letak number saja. Okay. Jadi kita concentrate dekat APA ya. Jadi kalau APA, nama penulis dengan tahun. Okay. Kemudian citation ni di dalam penulisan, dalam ayat kita, dalam jawapan kita, kita letak nama author. Okay, itu citation. Kalau reference dekat belakang tu, habis kita punya assignment tu ada reference tu, itu nama dia reference. Okay, bagi APA style, dia menyatakan penulis dan tahun sumber. Contohnya Warner, 2023. Maksudnya kita rujuk kepada buku yang ditulis oleh Warner yang diterbitkan pada tahun 2023. Okay. Detail lagi dekat bahagian reference dekat belakang tu. Okay, sebentar ya, saya nak admit. Okay. Okay, kita tengok lebih detail lagi ya. Sekarang dekat citation. Okay, citation dekat dalam penulisan tu, reference dekat belakang assignment kita, project paper kita. Okay, ini contoh citation. Okay, there are 3 types of interaction during online participation as put forth by Moore et al. 2016. Okay, namely learner to learner, learner to instructor and learner to content. Jadi yang 3 ni kita baca daripada Moore. Okay, et al ni nanti saya akan terangkan ya. Okay, jadi kita baca buku ataupun jurnal daripada Moore yang diterbitkan pada tahun 2016, ini yang dia kata, ada 3 benda tu. Learner to learner, learner to instructor, learner to content. Itu adalah in-text citation ataupun citation. Okay, jelas ya? Tak dengar? Dengar tak sekarang? Dengar. Okey, dengar. Dengar. Okey, terima kasih. Okey, ini adalah in-text citation. Satu lagi reference. Okey, reference ni atau dalam bahasa Malaysia ni rujukan. Okey, dia senarai rujukan yang diberikan. Dia senarai. Buku nombor 1, buku nombor 2, nombor 3, jurnal. Okey, tapi dia tak letak nombor. Kalau format APA ni dia tak letak nombor. Okey, kita tengok nanti. Okay, kemudian dia menyenaraikan dengan lengkap rujukan yang digunakan. Okay, kalau dalam citation tadi dia letak sikit je, Warner dengan tahun saja. Tapi dekat reference dia letak lengkap. Nama, penerbit, tahun, tajuk buku. Itu semua dekat dalam reference. Dekat belakang sekali. Okay, di akhir penulisan. Ya. Okay. Okay, contohnya macam ni, reference. Okay, Abrami PC, ni penulis yang pertama. Bernard RM, kedua, Bures, ni ada 4 penulis. Dia letak semua 4-4. Kemudian tahun, ini nama artikel tu, ini nama jurnal tu. Journal of Computing in Higher Education, isu muka surat. Muka surat ni,
issue, volume, okay, dan DOI. Ni kita akan tengok nanti. Kan kalau kita guna apps tu dia akan automatic bagi kat sini, tapi kita kena semak. Okay, sebab apps tu dia machine. Okay, dia tak tahu semua. Okay, jadi kalau kita ada ilmu APA ni, kita boleh semak apa yang machine bagi tahu. Okay, baru kita boleh gunakan dalam assignment kita. Okay. Okay, gaya petikan dan rujukan ni keseluruhannya untuk memastikan penulis akademik mempunyai cara dan prosedur yang seragam. Okay, untuk standardize lah. Okay, kalau kita Warner tadi, kita letak nama penulis dengan tahun saja. Okay. Kalau tak seragam, mungkin kita letak tahun penulis ataupun nombor, jadi tak seragam. Jadi dengan adanya APA citation style ni, untuk prosedur yang seragam, okay, dalam kita buat citation dengan reference. Okay. Okay, ini dia punya buku dia lah, kitab dia. Okay, American Psychological Association. Okay, ni dia punya buku. Okay, ada 3 naskah di OUM Library dalam bentuk printed. Okay, tapi kalau kita nak baca pun mungkin susah sikit sebab dia ayat dia akademik sikit. Okay, jadi kalau kita baca yang ini ataupun slide daripada pensyarah lain, lebih mudahlah kita faham. Okay. Okay, diperkenalkan oleh APA, American Psychological Association tahun 1929 lagi. Okay, diorang dah ada standard menulis tahun 1929 lagi. Okay, untuk memastikan penulis akademik dalam social science. Okay, APA ni selalunya dalam bidang social science untuk membuat prosedur yang seragam lah. Okay, selain daripada APA, ada MLA, okay, Modern Language Association. Ini selalunya dalam bidang kemanusiaan. Chicago Anthropian dalam bidang bisnes. Tapi di OUM kita gunakan APA citation style. Okay. Dan yang terkini ialah 7th edition lah. Okay, 7th edition. Edition yang ke-7. Cuma tak banyak sangat beza antara yang ke-6 dengan yang ke-7. Tapi nanti kita akan tengok beberapa perbezaan dia. Ya. Okay, kita masuk concentrate kepada citation ya. Dengan lebih detail. Sebelum tu saya nak tengok. Ada yang tanya? Tak ada. Okay, kita masuk citation. Okay, dalam kita menulis citation ni sebenarnya ada 2 pula jenis. Yang pertama narrative citation. Narrative citation ni nama penulis dinyatakan dalam penulisan diikuti dengan tahun penerbitan di dalam kurungan. Okay, contohnya Ahmad, kurungan 2022 menyatakan bahawa setiap kajian memerlukan metodologi yang lengkap. Okay, ini format naratif. Nama penulis tu dekat penceritaan kita. Naratif ni penceritaan. Ya, dekat dalam penulisan kita, kita letak nama Ahmad, nama penulis tu. Okay, jenis yang kedua ialah parenthetical, kurungan. Parenthetical ni kurungan citation. Nama penulis dan tahun penerbitan di dalam kurungan. Okay, macam ni. Setiap kajian memerlukan metodologi yang lengkap. Okay, kurungan Ahmad, 2022. Okay, itu jenis parenthetical. Okay, bila kita nak guna naratif, bila kita nak guna parenthetical, kalau naratif ni kita nak stresskan, kita nak utamakan, kita nak pentingkan tentang penulis. Kita nak stresskan tentang Ahmad ni. Okay, contohnya, ramai penyelidik membuat kajian tentang metodologi. Okay, Ahmad 2022 menyatakan bahawa setiap kajian memerlukan metodologi yang lengkap. Okay, jadi dia cerita pasal Ahmad. Kalau parenthetical ni, dia nak stresskan tentang subjek yang dia nak cakap. Dia nak tulis. Okay. Setiap kajian memerlukan metodologi yang lengkap. Ahmad 2022. Okay, dia nak ceritakan tentang metodologi. Okay. Tapi selalunya lecturer kita tidak betulkan atau salahkan tentang format yang kita guna. Bila masa kita nak guna naratif, bila masa kita nak guna parenthetical, lecturer kita tidak pentingkan sangat lah. Okay, tapi kalau dia ada seni dia lah. Kalau kita boleh guna naratif, mungkin perenggan kedua kita letak parenthetical, okay, supaya format ayat kita tu nampak ada perbezaan, kelainan. Okay, boleh okay, tapi yang penting kalau kita letak tahun, tak dalam kurungan. Kalau kita nak buat parenthetical, nama penulis dengan tahun. Okay, ini contoh yang mudah lah sebab nanti ada banyak lagi. Bilangan penulis berbeza pula. Okay, faham naratif dengan parenthetical. Kita boleh buat dua-dua.
ayat yang pertama kita buat naratif, ayat yang kedua kita boleh buat parenthetical. Okay. Okay, lepas tu dalam naratif dia ada bilangan penulis. Ada seorang penulis, dua penulis, lebih daripada dua penulis. Okay, kalau seorang penulis macam saya tunjuk tadi dah, Ahmad 22 menyatakan bahawa setiap kajian bla bla bla. Okay, kalau dua penulis, Ahmad dan Hillary menyatakan bahawa setiap kajian. Okay, dan kalau lebih daripada dua, kita letak at all. At all ni dalam bahasa Latin yang bermaksud at ni bermaksud dan. Okay, all ni adalah short form bagi alliance, rakan-rakan, geng. Okay. Jadi itu sebab dia at ni, et ni dia tak ada titik sebab dia dan, dia bukan short form, dan al ni titik sebab dia adalah short form bagi alliance. Okay, yang ni kita perlu concentrate lah sebab ada pelajar dia buat at ni pun dia letak titik, all ni pun dia letak titik. Jadi semua tu dia buat titik, jadi lecturer tolak markah. Okay, sebab tak betul. Okay. Jadi at ni tak ada titik, all ni yang ada titik. Okay, 2022 menyatakan bahawa setiap kajian. Okay, kalau lebih daripada dua penulis. Okay, kalau kadang-kadang kita nampak Ahmad dan macam mana edisi yang lama, 6 edition tu, lebih daripada 3 baru dia kata letak at all. Tapi bagi 7 edition yang terkini, lebih daripada 2, kita dah boleh letak at all. Okay, dekat citation. Saya nak admit. Jadi saya tengok pertanyaan Syafiqah, sekiranya artikel dalam bahasa Inggeris dan penulisan yang sama dalam bahasa Melayu, ayat penulisan itu. Okey, yang ini kalau kita buat ayat kita sendiri berdasarkan daripada bahasa Inggeris, kita boleh translate ke bahasa Melayu. Tapi kita kena letak citation juga. Okey, kita lihat kita langsung. Okay, kita boleh translate dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita nak letak bahasa Inggeris, kita kena letak open and close inverted comma. Nanti saya akan terangkan. Okay. Kalau kita translate ni, kita namakannya paraphrasing. Okay, kita gunakan ayat kita sendiri. Okay, maklumat tu daripada dalam bahasa Inggeris, tapi kita ubah menggunakan ayat kita sendiri. Itu namanya paraphrasing. Okay, nanti kita sampai bahagian tu ya. Saya nak admit. Okay. Okay, kalau seorang, okay, ni kalau lebih daripada 2 orang, kita tak at all. Okay, kalau jenis parenthetical tadi yang kurungan, okay, kalau seorang penulis samalah Ahmad, 2022. Kalau 2 orang penulis, kita letak simbol ni, ampersand nama dia. Okay, Ahmad, ya. Good morning, selamat pagi. Pagi. Boleh saya tanya tentang at O, yang O itu, AL itu, kalau tak ada titik boleh tak? Terima kasih. Tak boleh. Tak boleh, sepatutnya tak boleh. Sebab all ni adalah short form. Okay, short form bagi alliance. Terima kasih. Sama-sama. Okay, kita tengok kalau 2 orang penulis, kalau kita guna parenthetical, kita letak ampersand, simbol ampersand. Kalau naratif tadi, kita letak dan. Kalau bahasa Inggeris, Ahmad and Hillary lah. AND. Kalau bahasa Melayu, Ahmad dan Hillary. Tapi kalau kita guna parenthetical, kita letak nama penulis dekat dalam kurungan, kita kena letak simbol ampersand. Okay. Kalau lebih daripada 2 penulis, sama juga Ahmad et al. 2022. Okay, nama penulis yang pertama sahaja. Okay, Ahmad et al. Boleh ya? Okay, lepas tu sorry sir. Okay, dalam kod ni dia ada 2 jenis pula. Satu direct code. Dalam citation ni ada 2 jenis. Direct code maksudnya kita copy bulat-bulat. Kita ambil exactly the term and the words. Okay. Lepas tu kalau kurang 40 perkataan, ini format dia. Penulis, tahun penerbitan, muka surat dengan quotation mark. Okay, contohnya Jones, tahun, argue that student often miss the class for the class at 8 AM. Okay, kalau kelas pukul 8 pagi, selalunya student akan skip kelas. Okay, jadi kita copy exactly ayat tu daripada Jones.
Okay. Jadi kita kena letak nama penulis, tahun, tu standard yang kita guna tadi. Cuma tambahan dia kita kena letak quotation mark. Okay, maksudnya student often skip class tu exactly daripada June, buku yang ditulis oleh June. Okay, itu maksudnya direct quotation. Okay, kita salin exactly. Kita ambil daripada ayat penulis tu. Dan kita kena letak page number, muka surat berapa kita rujuk tu. Okay, itu kalau bentuk narrative. Kalau bentuk parenthetical, sama juga kita letak open and close inverted comma dekat ayat yang kita ambil tu, nama penulis, tahun dan muka surat berapa. Okay. Okay, jadi kalau kita direct quote, kita kena tambah quotation mark dengan muka surat. Boleh ya? Itu kalau kurang 40 perkataan. Kadang-kadang kita guna lebih 40 perkataan. Okay. Jones study 1998 found the following. Okay, ini yang kita baca daripada buku dekat Jones. Student often complain that the lesson is very difficult, especially on historical section. Okay, lebih 40 perkataan. Jadi kita kena indentkan setengah inci ke dalam dan kita letak perenggan lain. Okay, macam ni. Dan tiada quotation mark. Tak perlu nak quotation mark lagi sebab kita dah indentkan dia. Kita dah asingkan dia. Jadi pembaca baca, dia tahulah ini ayat daripada June. Dekat muka surat 23 dan 24. Okay. Lepas tu kalau kita perasan PP, ada dua PP maksudnya ada dua muka surat. 23 dengan 24. Okay. Kalau P saja muka surat 29, satu muka surat saja kita rujuk. Tapi yang ini sebab panjang kan, mungkin muka surat 23 ada separuh, muka surat 24 ada separuh. Italic, tidak perlu italic. Kalau ada citation tapi ada dekat reference, salah ke? Sekejap ya. Nurul tanya nama yang mana satu nak pakai if the author name ada lebih dari satu. The first name. Kalau author yang pertama tu selalunya yang paling banyak menulis. Okay, jadi kita gunakan author yang pertama. Okay, lepas tu add all. Okay, Rohaida kalau ada citation tapi ada dekat reference, salah ke? Betul. Citation ni dia bagi tahu nama penulis dengan tahun saja. Okay, reference ni detail, nama penulis, tahun, tajuk buku, penerbit. Okay, dia lebih detail. Dia dua-dua kena ada. Okay, dia tak boleh satu saja. Okay, narrative dengan parenthetical Fabian. Okay, saya ulang semula Fabian. Kalau narrative dengan parenthetical tadi, okay, narrative dia letak nama penulis dekat dalam ayat kita. Ahmad menyatakan bahawa setiap kajian memerlukan metodologi yang lengkap. Kita nak cerita pasal Ahmad. Mungkin ayat yang kedua, penyelidik lain juga seperti Abu menyatakan bahawa kajian juga perlu lebih mendalam. Okay, jadi kita nak streskan tentang Ahmad ni. Okay, kalau parenthetical, format dia nama penulis dekat dalam kurungan. Ahmad, tahun. Okay. Macam mana kita nak guna? Kalau parenthetical ni kita nak streskan tentang subjek ni. Kajian memerlukan metodologi yang lengkap. Okay. Memang ramai yang tak dapat bezakan bila nak guna narrative, bila nak guna parenthetical. Tapi yang penting, tahun, format dia. Okay. Tahun dalam kurungan. Kalau kita nak guna parenthetical, nama penulis dengan tahun dekat dalam kurungan. Okay, dan surat khabar nanti kita tengok ya. Okay, satu lagi, tadi kita cerita pasal quote, direct quote. Maksudnya kita ambil exactly daripada sumber tersebut, ayat dia. Satu lagi, dan saya ingin
ingatkan direct quote ni tidak digalakkan dalam penulisan kita kecuali betul-betul dia penting. Macam Jones ni memang expert ataupun guru dalam bidang tu dan kita rasakan ayat ni amat penting untuk kita tulis dalam jawapan kita. Jadi kita boleh gunakan. Tapi tidak digalakkan. Kita digalakkan paraphrasing. Kita buat ayat kita sendiri dengan mengekalkan maksud tu. Dalam bahasa Malaysia kita namakan parafrasa. Kalau paraphrasing, kita hanya letak author dengan tahun. Macam mula-mula saya tunjuk tadi. According to Jones, 1998, rural students always face a difficulty in coping with study. Narrative. Dia letak nama John dekat depan, dekat dalam cerita ni. Lepas tu tahun dekat sini. Tidak perlu letak muka surat. Rural student always face difficulty in coping. Ini bentuk parenthetical. Nama penulis dekat dalam kurungan, lepas tu tahun. Jadi kita tak perlu nak letak quotation mark dengan muka surat. Lain-lain. Kadang-kadang kita tengok penulis tak jumpa. Tapi hanya ada nama organisasi. Contohnya Petronas, dia buat annual report. Kita tak jumpa nama penulis tu, individu tu. Tapi nama Petronas. Jadi kita letakkan Petronas tu dekat dalam citation kita. Tesla, 2021. Nama organisasi. Organisasi tu sebagai penulis. Tidak semua sumber ni daripada individu, ada juga daripada organisasi, macam annual report tadilah, technical report, selalunya daripada nama organisasi. Kadang-kadang kita tak jumpa nama organisasi. Kita cuma letakkan beberapa perkataan daripada sumber tersebut. Contohnya technical report. Kita cari nama penulis individu tak ada, nama penulis organisasi pun tak ada. Kita letak beberapa ayat, beberapa perkataan dekat tajuk tu. Contohnya risk management in libraries, kemudian tahun. Ini juga tidak digalakkan sebab kita tidak tahu authority, siapa yang tulis. Tidak digalakkan. Tapi kalau tak ada tak ada jalan lain lagi, cara dia letak beberapa tajuk perkataan, beberapa perkataan pada tajuk sumber tu. Kadang-kadang kita tak jumpa tahun penerbitan, kita letak nama penulis, lepas tu koma, ND. ND ni no dates. Kita tak tahu, tak jumpa date dia. Kemudian kadang-kadang nama organisasi dia terlalu panjang. Cara dia bagi yang pertama, kita kena letak penuh lah. Kementerian Kesihatan Malaysia, lepas tu square bracket KKM 2021. Itu citasi yang pertama. Lepas tu mungkin dalam perenggan ketiga juga kita nak cite penulis yang sama, organisasi yang sama, kita letak KKM saja. Jadi pembaca tahulah KKM tu bermaksud Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi ChatGPT, dia ada format dia, ini contoh dia. OpenAI 2023. Kemudian kita kena letak appendix transkrip penuh. Untuk kita buktikan kita bertanya melalui ChatGPT. Transkrip penuh ni maksudnya kita tanya apa? What is the definition of change management? Jadi ChatGPT dia jawab. Jadi transkrip tu kita kena letak di dalam appendix kita. Dekat dalam citation kita letak OpenAI dengan tahun. Boleh ini baru citation yang dekat dalam jawapan kita tu, bukan reference dekat belakang lagi. Citation hanya menggunakan nama akhir. Ini format. Kalau nama Western lain, nama Malaysian lain. Contohnya kalau nama penuh penulis tu Curtis Jones, diterbitkan pada tahun 2021, kita letak Jones saja, surname dia saja. Ini format naratif. John argued
Okay, Jones 2021 argue that everyone must participate. Okay. Ataupun kalau yang jenis yang kedua ni parenthetical, kita cerita, lepas tu kita letak nama author dekat dalam bracket. Okay, kalau Western name, kita letak surname dia saja. Okay, kalau Chinese name, Lee Chong Wei contohnya, kita letak surname dia Lee, family name dia Lee. Okay. Okay, kadang-kadang ada Chinese name yang ada Christian name, kita letak family name dia juga Cheng. Okay. Kalau nama Melayu, kita biar Datuk semua ni, Haji semua ni kita buang. Okay, kita letak nama yang pertama, Zulkifli. Okay. Tapi kalau penerbitan antarabangsa, mereka tidak terima. Dia nak yang surname juga, yang nama kedua juga letak. Jadi kalau Zulkifli Haji Ahmad, kita letak Ahmad 2021. Okay, ini kalau kita submit jurnal kita dekat luar negara lah. Kalau jurnal antarabangsa, okay, kita kena letak nama bapa ni dekat dalam citation. Okay. Nama India pun sama, Narayani anak perempuan Jagannathan. Kalau kita tulis dekat dalam Malaysia, kita letak Narayani Jagannathan ataupun Narayani pun dah cukup. Okay, tapi kalau kita hantar ke luar negara, kita kena letak nama bapa Jagannathan. Okay. Ini saya dah ceritakan juga bilangan penulis. Okay, kalau ada satu penulis, kita letak macam biasalah Hunter 2022. Okay, kalau untuk parenthetical, bracket Hunter 2022. Jadi Hunter ni dia punya surname. Mungkin nama dia John Hunter, kita letak Hunter saja. Okay. Kalau satu penulisan, dua penulis, William N. Johnson. Saya dah terangkan tadi. Kalau parenthetical, kita letak simbol ampersand. Okay, lebih daripada, oh ni salah ni. Ni lebih daripada dua penulis ya. Kita letak at all. Okay, nama penulis yang pertama Halim et al. Maksudnya buku tu ditulis lebih daripada dua penulis. Okay. Okay, lepas tu kita kadang-kadang kita tak baca sumber yang pertama sebab sumber yang pertama tu mungkin terlalu lama. Mungkin hikayat ke hikayat hantuah, kita nak baca hikayat hantuah tak jumpa. Tapi ada penulis lain yang ceritakan dia baca hikayat hantuah. Itu nama dia citasi daripada sumber kedua. Okay, kalau macam tu, kita letak apa yang kita baca saja. Okay, contohnya Roger. Roger yang tulis, asal dia Roger tahun 1953. Tapi kita tak baca buku yang ditulis oleh Roger ni. Okay, tapi kita baca buku yang ditulis oleh Alma 2005. Jadi kita letak format dia macam ni. Roger 1953 as cited in Alma, okay, seperti yang dinyatakan atau dipetik dalam Alma menyatakan. Okay. Jadi ini nyatakan maklumat daripada Alma pada bahagian reference. Jadi dekat reference nanti kita akan tengok ya. Kita dekat bahagian reference ni kita tulis apa yang kita baca saja. Kita tak baca daripada Roger sebab lama sangat. Cari pun tak jumpa kan contohnya. Tapi kita baca daripada Alma. Alma cakap dia baca daripada Roger. Jadi dekat rujukan dekat belakang kita letak nama buku Alma saja. Okay. Okay, satu lagi temu bual, interview. Kita interview ketua kampung contohnya. Okay, kita tidak perlu masukkan dalam reference. Kita rujukan dekat belakang. Kita masukkan transkrip saja. Okay, tapi dalam citation kita letak Ali Hashim ni, apa yang kita interview tu nama orang interview, personal communication dan tarikh interview. Kemudian rujuk appendix 1 bagi transkrip penuh. Ada yang tanya ke? Yes sir, saya nak tanya. Okey Fabian. Okey, kalau kita ambil site ataupun reference daripada website macam Forbes. Okey. Website yang dipercayai lah. Okey. So macam mana kita nak tulis citation dan reference dia? Okey. Untuk citation kita letak Forbes. Kan? Kita ambil daripada Forbes kan. Jadi kita letak nama website tu atau penulis.
Kalau kita ambil daripada website ni pun dia ada banyak. Kadang-kadang dia tak ada nama penulis. Kita tengok page tu. Kalau tak ada nama penulis, kita letak nama website tu. Fox. Kalau ada nama penulis, kalau ada nama penulis, kita letak nama penulis dengan tahun. Lepas tu dekat reference dekat belakang tu baru kita letak detail. Nama website, URL website. Okay. Nanti kita tengok bahagian reference. Okay. Okay, ini pun saya dah tunjuk. Kalau ChatGPT, kita letak dalam citation OpenAI dengan tahun. Lepas tu kita tulis rujuk appendix A bagi transkrip penuh. Ini untuk citation. Okay, sekarang kita pergi dekat reference. Okay, reference ni dekat belakang sekali. Yang saya cakap, dekat belakang sekali. Okay, dekat belakang sekali dan dia disusun alphabetically. Okay, nama penulis A dekat atas sekali, B dekat second dan seterusnya. Lepas tu barisan kedua dia ada indented, dia ke dalam sikit. Barisan yang kedua dengan dia double space. Okay. Okay. Lepas tu dekat dalam elemen reference ni, elemen ni dinamakan ialah benda yang kita, maklumat yang kita perlu masukkan. Kita perlu masukkan nama author, tahun, tajuk dan sumber. Okay, contohnya kalau kita baca buku bertajuk Pengantar Bahasa Malaysia. Jadi kita kena letak rujukan kat belakang assignment kita tu, nama penulis Mahyudin Yahya, nama penuh dia. Okay. Kalau dalam citation hanya letak Mahyudin pas tahun. Tapi dekat reference kita kena letak lengkap supaya pemeriksa kita nak cari bahan ni, buku ni senang. Okay, ataupun baca nak tengok, nak cari senang. Okay, jadi kita kena letakkan Mahyudin Yahya, tahun, tajuk buku, kalau ada edisi, letak edisi dan nama penerbit. Jadi kalau edisi yang ke-6, APA yang lama, edisi ke-6, dia perlu letakkan tempat penerbit. Kalau Kuala Lumpur, kena letak Kuala Lumpur. Okey, tapi sekarang kita tidak perlu letakkan tempat penerbit. Kita letak nama penerbit saja, Fajar Bakti contohnya. Okey. Rujukan yang kedua contohnya, yang ini jurnal. Okey, jurnal kita letak nama penulis juga. Tapi sebab dia western name, kita letak surname dia saja. Tapi yang nama pertama dia kita letak initial. Honor Committee and Westernbury L. Higher Education Role in Preparing School Counselor for College Admission Counselling. Ini nama artikel tu, tajuk artikel tu. College and University ni dia kena italic, tajuk jurnal. Okay, tajuk jurnal. 97 ni volume 4 dalam kurungan ni isu, ini muka surat. Okay. Kalau kita guna apps citation ke apa-apa app citation dia akan beri, tapi kita kena pastikan, kita kena double check. Ya. Ini contoh reference. Okay. Dia dekat hujung sekali assignment kita ataupun project paper kita. Lepas tu dia susun alphabetically, A dulu. Lepas tu baris yang kedua dia indent. Start daripada baris kedua dia indent. Okay. Okay. Lepas tu DOI, selalu kita dengar DOI. DOI ni ialah Digital Object Identifier. Okay. Dia unique dekat dalam online lah. Kalau kita ada journal online ataupun artikel book, kita akan nampak DOI. Ini macam alamat dia lah. Okay. Jadi kita kalau ada, kita digalakkan letak DOI ni dekat dalam reference kita. Okay, jadi untuk kita buat reference, okay, bergantung kepada format. Okay, kalau buku, ini cara dia. Author, okay, dalam author tu kena letak surname dengan initial, kalau western name. Maksudnya Kaufman, KA.
Initial dia untuk nama yang pertama dan kedua saja. Saya nak add ni. Oh, ramai yang tanya ni. Saya baca sekejap. Citation APA 7 ni ditulis sebagai reference saja atau perlu ditulis masa tulis jawapan dalam assignment. Dalam assignment kita lah, kalau kita buat karangan ke, kalau kita buat rujukan, kita kena letak reference dekat belakang tu. Dua-dua naratif ni kita boleh buat dengan parenthetical ni, kita boleh buat ayat sendiri. Kalau kita letak kat belakang tu, itu nama dia parenthetical lah, nama dan dia tu. Kalau nak masukkan modul sebagai rujukan macam mana, sebab ada ramai penulis. Kalau macam saya cakap tadi, kalau dalam citation reference dekat belakang tu, kita kena letak semua penulis. Maksimum 21. Jadi saya rasa modul kita tak ada sampai 21 author kot. Kalau ada 15, kena letak 15 nama penulis dekat reference. Dekat reference bukan citation. Kalau citation tu, kita letak nama penulis pertama, lepas tu add all. Kalau dekat reference, kena letak semua nama penulis tu. Citation tidak termasuk dalam jumlah perkataan. Jumlah perkataan tu dia kita punya jawapan saja. Bila perlu masukkan page dalam citation, apa maksud dia ni? Citation ini perlu every paragraph kan. Nick Nurfadlina, citation ni perlu every paragraph, tidak semestinya. Jadi kalau kita rujuk sesuatu sumber ataupun idea orang tu, kita kena letak citation. Citation dengan reference ni dia mesti ada benda yang sama. Kalau kita ada 20 citation, mesti ada 20 reference. Kita tengok. Contohnya dekat reference ni kita dah letak dah Kaufman ni semua. Dekat dalam citation kita, dekat jawapan ayat kita, kita kena letaklah Kaufman et al. 2018. Supaya pembaca nak cari yang detail, dia akan cari dekat reference. Sekarang kita buat latihan sikit. Contohnya, saya bagi senario, kita baca buku ni, Literacy Coaching, Transforming Teaching and Learning, semua ni. Kemudian kita nak letakkan dia dalam rujukan kita. Jadi kita kena letak citation. Jadi citation dia apa? Stephanie. Kita letak surname dia, nama kedua. Affinito kan? Affinito, koma, tahun. Tahun berapa? 29. Jadi Affinito, koma, 2009. Itu untuk citation. Untuk reference, dia perlu lebih detail. Kita tak tahu Affinito ni tulis buku apa, tahun berapa. Kalau dia tulis 5 buku dalam tahun 2009, macam mana? Buku yang mana satu? Jadi dekat reference, kita kena letak detail buku ni. Affinito S 2009, tajuk buku Literacy Coaching, Transforming Teaching, semua ni penerbitnya ni. Jadi pemeriksa kita tahu buku mana yang kita rujuk. Buku Literacy Coaching. Jadi tujuan reference ni, dia nak lebih detail lagi supaya pembaca tahu buku apa, jurnal apa. Citation ni dia nak tunjuk saja. Dia nak bagi tahu secara ringkas nama penulis, tahun.
Okay. Jadi berdasarkan citation, pemeriksa akan pergi cari dekat nama Affinito ni, dia akan tengok dekat huruf A dekat reference, baru dia tahu, oh student ni baca buku literacy coaching. Okay, mesti dua-dua ada. Kalau ada citation, mesti ada reference. Okay. Okay, journal artikel pun okay, dia kena ada detail. Okay, format dia lebih kurang sama, author, okay, last, nama surname dia author dia, Lashner, comma, initial, A, tahun penerbitan, okay, tajuk artikel, nama jurnal, Journal of Education Psychology, volume, issue dan muka surat. Dan kalau ada DOI, kita letak DOI. Okay. Yang italic, nama jurnal, kena italic. Kalau buku, tajuk buku kena italic. Okay. Timing matters ni nama artikel, tajuk artikel. Okay. Jadi yang besar dia, jurnal tu kena italic. Okay. Volume 62, isu yang kelima, muka surat 841-853. Untuk laman web, sama juga, author, okay, Chandler, N. Tapi laman web kita kena letak detail, tarikh. Okay, selalu laman web dia ada tarikh yang tepat. April 9, 2022. Jadi kita kena letak detail dia. Kita tak boleh letak tahun sahaja. Okay. Okay, lepas tu dia punya entry title, page, nama page tu, bukan nama page, nama entry tu, what's the difference between Sasquatch and Bigfoot. Kemudian nama website tu atau penerbit dia, how stuff work. Tengok kat sini contoh. Okay, nama artikel tu, nama page tu, Bigfoot ini, okay, ditulis Ogos 23. Okay, kalau ada nama penulis, kita letak nama penulis. Okay. Ini format dia lah. Kalau kita guna apps citation, kita akan dapat hampir macam ni, tapi kita kena double check. Cuma penulis Melayu dan India, dia direct. Direct maksudnya kalau Mahathir Mohamad, kena letak Mahathir Mohamad. Okay, tak boleh nak terbalikkan Muhammad, M. Okay, untuk penerbitan di Malaysia. Kalau penerbitan luar negara, kita kena letak nama bapa juga dekat depan, Muhammad, M. Okay. Itu juga ada yang tanya majalah. Okay. Okay. Author, kena letak tarikh yang tepat juga. Okay. Sebab majalah ni dia selalu, dia sebulan kadang-kadang 20 kali tulis kan artikel. Jadi kita kena letak tarikh yang tepat. Kalau ada, kalau tak ada, kita letak mana yang ada je lah, tahun ke. Okay. Title of the article, Bid to Curb Youth Crime. Okay. Title of the newspaper, Townville Bulletin dengan muka surat. Okay. Okay, saya tengok ada nak tanya ke? Okay, Tanggaras, sesi ini sedang dirakam dan akan diletakkan di dalam my announcement di my OUM. Mungkin esok pagi ataupun boleh tengoklah dia punya link dia. Citation dekat dalam tu, dalam jawapan kita. Reference dekat belakang essay. Kedua-dua, petikan dengan rujukan mesti kita kena letak dua-dua. Okay, sebab petikan ni dia ringkas saja nama penulis dengan tahun. Okay, seperti saya cakap tadi, kalau penulis tu buat 3 buku dalam tahun 2020 macam mana? Buku yang mana satu? Jadi dekat reference tu dia lebih detail. Dia bagi tahu tajuk buku, nama penerbit. Okay, baru pembaca dapat kenal pasti buku yang mana. Okay, ataupun jurnal yang mana. Okay. Kena letak dua-dua ya, Chan. Okay. Jika ada reference, tak ada citation, boleh tak?
Sepatutnya tak boleh lah, lecturer akan tolak markah. Okay, mesti ada dua-dua. Betul. Kalau ada author tu dia buat banyak berita, kita kena letak 2021A dengan 2022B. Tapi dekat reference, yang A tu yang atas lah. Dekat reference dia ada detail dia lagi kan. Bernama, lepas tu tajuk surat khabar, tajuk artikel surat khabar tu lain. Lepas tu yang kedua ni 2022B ni 2021 jugalah. Tahun yang sama. Tapi tajuk artikel dia lain, kita letak dekat reference tu yang bawah. Jadi dia nak bezakan. Tak perlu. Kat reference kita tidak perlu buat reference number. 1, 2, 3 kita tidak perlu. Dia ada format dia. Kita tak perlu nak letak 1, 2, 3. Tapi kita perlu arrange by alphabetical. So kalau kita guna software ataupun guna Word bahagian reference, kita tengok nanti, dia akan automatic susun alphabetically. Slide ni pun saya akan letakkan di dalam announcement citation app ni yang saya tahu ramai yang gunakan MyBib. MyBib, nanti kita akan tengok Nurul. Kita habiskan ni dulu. Memang susah kita nak ingat satu-satu kan jenis mana dulu nak letak, penulis, tajuk buku, edition. Jadi dengan adanya apps ni dia akan membantu kita lah. Tapi kita tidak boleh bergantung sepenuhnya, kita kena double check. Sebab apps ni dia machine generated. Dia tak tahu nama penulis Melayu ke, penulis Inggeris ke, dia akan tetap terbalikkan. Lagi satu, ramai juga yang tanya kalau kita guna image daripada buku contohnya. Jadi kita kena letak dia, format dia macam ni lah. Kita letak image, lepas tu kita bagi tahu figure 1, kita terangkan gambar tu pasal apa. Lepas tu kita tulis adapted from tajuk buku tu, kita ambil rajah tu daripada mana, gambar tu daripada mana, dengan nama penulis, tahun, dengan copyright. Muka surat berapa pun kita kena letak. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dekat nota ni lah kalau ada nak gunakan image daripada buku ataupun jurnal. Ni format dia. Selain daripada tu ada bacaan tambahan, tuan-tuan boleh tengok lah dekat sini, especially yang YouTube ni, Mr. Chua ni, dia banyak terangkan tentang macam mana kita nak cite guna APA Citation 7th edition. Sekarang kita pergi kepada apps. Ramai yang gunakan My Apps ni. Apa nama dia? Saya lupa dah. MyBib. MyBib. Dia cari contohnya satu website ni. Kita nak cite, kita copy je dia punya URL. Ini dia punya main page. Kita kena pilih format dululah. Kalau website dekat sini, kita masukkan dan kita search. Lepas tu dia tanya nak confirmation, kita tick dekat sini. Dia bagi tahu macam mana nak cite website ni. Kita kena double check. Ni Sparrow Team ni nama penulis. Betul tak nama penulis? Sparrow Team. Maksudnya dia dalam kumpulan ni, dia tidak seperti individu kan. Dia Team Sparrow ni yang tulis artikel ni, 4 type of learning style. Jadi yang ni dah betul. Tahun ditulis kena letak dalam detail. Kat sini selalu dekat website dia bagi tahu tarikh dia. Yang ni pun betul. Lepas tu nama artikel, nama apa? Nama page tu 4 type of learning style. Explaining the verb module dia tak tulis. Jadi kita kena tambah lah. Jadi kita
copy ni. Contoh. Kita kena tambah. Explaining the VAC module. Okay. Lepas tu Sphero ni, nama website tu Sphero. Okay. Dan URL dia. URL dia yang ni. Betul. Okay. Jadi kita boleh gunakan ini untuk kita cite website tadi. Ini. Okay. Jadi apps ni kita dapat membantu kita, tapi kita jangan depend 100% dekat app. Okay. Kita kena semak. Boleh ya? Reference. Assalamualaikum, saya nak tanya. Ya, Contoh kalau macam yang penulis dia ramai kan kalau tadi ada Encik terangkan tulis yang et al tu kan. Tu kalau bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu kita guna et al juga ke ataupun PKK? Et al juga. Et al juga. Format standard. Et al juga. Okey, lepas tu yang kedua saya nak tanya, kalau kan kita letak citation, lepas tu bawah tu kita kena letak footnote tak? Untuk APA citation, APA style ni tak perlu nak letak footnote lagi. Footnote lagi. Tak perlu dah. Okey, jelas. Okey, terima kasih. Sama. Retrieve from pun tidak perlu dah daripada website. Kalau ikut yang terbaru, format 7 edition, kita tak perlu nak letak retrieve from. Ya, boleh ya. Kalau kita guna MyBib ni lah, kita kena double check. Okay, satu lagi kalau kita guna Word, Word pun banyak bantu juga. Okay, contohnya saya ada tulis senaman amat penting dalam penjagaan kesihatan. Okay, walau bagaimanapun pemakanan yang sihat dengan diet yang seimbang amat penting dalam memastikan berat badan optimal dapat dicapai. Okay, ini ayat kita sendiri. Kita tak perlu nak cite lah. Okay. Tapi yang ini, yang kedua ni, senaman adalah 20% sahaja manakala pemakanan yang seimbang adalah 80% bagi memastikan berat badan unggul dapat dicapai. Ini kita dapat nombor-nombor ni daripada buku ditulis oleh Nordin Darus. Contohnya, saya bagi contoh dia tak ada ni Okay, jadi kita kena cite. Okay, jadi macam mana kita nak cite? Okay, kita pergi dekat reference, okay, dekat reference ini, insert citation, kita kena pilih style di APA lah. Kalau kita perasan ni banyak ni. Okay. Jadi kita letak APA. Okay. Dan kalau kita perasan pun dekat Word pun ada 6 edition saja. Tapi 6 dengan 7 tidak banyak beza. Okay. Cuma kalau penulis tu 3, kita kena letak add all. 2, lebih daripada 2 kita kena letak add all. Okay, tapi kalau yang lama lebih daripada 3 baru letak add all. Okay, jadi kalau macam ni kita letak cursor kita menurut kita nak letak nama Nordin Darus tadi contohnya, kita letak insert citation. Insert citation, add new source. Okay, first kita kena letak pilih source apa, jenis apa. Kalau buku, letak buku. Okay, kalau book section ni chapter di dalam buku. Okay, book chapter. Okay, selalu postgraduate tahulah Jadi bergantung tengok kepada ni. Kalau kita tengok journal, kita letak journal. Tapi dalam kes ni saya nak letak buku. Lepas tu nama author tadi Nordin Darus. Okay, kalau nama Melayu atau nama India kita direct. Maksudnya kita tak perlu nak terbalikkan. Kita tick corporate author. Jadi dia akan terus masuk Nordin Darus. Dia tidak letak Darus Nordin. Okay. Jadi kita tick corporate author. Lepas tu nama buku contohnya makanan yang sihat. Okay, tahun 2023. Okay, kalau kita tahu penerbit, kita letak penerbit Dewan Bahasa. Okay. Kemudian kita OK. Jadi dia akan letak terus Nordin Darus. Okay, tapi kalau kita belajar, kita boleh letak Nordin saja, Darus kita boleh buang. Okay, kalau kita nak edit,
kita klik pada sini dan edit citation. Dia boleh edit kat sini. Okay. Okay. Ini kalau apa naratif, kita letak nama penulis dekat dalam jawapan kita, dalam penceritaan kita. Okay. Menurut Nordin 2023 senaman adalah 20% macam. Okay. Jadi kita dah buat satu citation. Okay. Saya nak tanya lagi, contohnya kan, yang ni kan kita letak citation. Lepas tu ada tak, lepas kita letak citation kat sini, kita kena letak nama penulis apa semua tu dekat bahagian reference nanti kan? Betul. Lepas tu ada tak caranya yang lagi mudah, contohnya kita letak citation kat sini, lepas tu nanti kita masuk dalam format tu, sistem tu, kiranya dekat bahagian reference nanti kita terus tekan and terus keluar semua yang citation kita ada keluar tu. Okay. Okay, macam tu. Okay, kita dah letak citation, kita nak letak reference dekat belakang. Kita pergi dekat bibliografi. Okay, kita pilih reference yang ini. Okay, dia automatik keluar. Okay, dia keluar dua tadi sebab saya dah masukkan satu lagi sebelum ni. Okay, dia akan keluar. Automatik dia akan susun alphabetical. Tapi kalau kita nak buat manual, kita klik dekat sini. Okay, convert bibliography to static text. Maksudnya kita boleh edit dekat sini. Okay, kalau kita nak buang yang ni, kita boleh buang. Jadi dia automatik keluar reference dekat sini. Jadi reference ni selalunya kita buat dah habis semua baru kita klik bibliografi reference. Okay. Okay, jelas. Okay. Contohnya saya letak yang kedua, saya letak citation yang kedua, add new source, dan daripada journal pula John Adam John, nama title introduction ke apa ke. Okay, kalau nak western name kita tak perlu nak letak corporate author sebab dia akan terbalik. Okay, kita jangan take corporate author. Ya. Okay, pages mungkin 89 sampai 93 dan kita kena masuk manual lah. Okay, kita klik show all bibliography field ni, dia akan keluar tambahan dekat bawah. Okay. Selalunya asterisk ni yang wajib kita masukkan. Okay, nama jurnal mesti ada. Okay, title ni nama artikel tu. Okay, contohnya learning style. Okay, bila semua asterisk ni dah ada, kita klik OK. Dia akan letak dekat side. Lepas tu kita dah habis semua, kita letak bibliografi, reference. Dia akan tambah John tadi. Dia akan automatik susun. Okay. Kalau kita nak buat manual, mana tadi? Okay. Convert bibliography to static text. Jadi kita boleh edit apa yang kita tak mahu. Okay, boleh. Jadi reference ni dah habis semua, baru kita pergi dekat bibliografi, reference. Dia akan masuk automatik. Dia akan susun ikut alphabetical. Okay. Tengok recording dekat announcement di MyOUM. Boleh tengok, mungkin esok pagi lah kita akan letakkan. Sebab lambat nak dapatkan recording tu pun ambil masa juga. Okay, minta ya. Ada lagi nak tanya? Saya rasa itu sahaja.
untuk nota-nota kita. Okay. Kita tak perlu nak ingat format dia semua, cuma kita kena faham. Okay, kalau kita gunakan apps, okay, kita boleh gunakan apps tapi kena double check. Okay, kita tengok apps MyBib tadi Okay, MyBib. Kalau journal, sama juga. Kita pergi dekat journal, kalau kita ada DOI, kita masukkan DOI dia terus. Okay, sekejap saya cari satu contoh yang ada DOI. Okay, ni ada DOI, kita cuba dia jumpa kat sini, kita klik dekat sini, dia bagi cadangan. Macam ni kita nak cite. Jadi kita kena double check lah. Alfred M. Ini Western name, kita balikkan, jadi betul. Tahun, UNESCO ni tajuk artikel tu, European Journal of Education ni, nama jurnal. Tajuk jurnal, 50 ni issue, 50 ni volume, issue, muka surat. Dan DOI. Dia dah automatic. Ini untuk reference lah. Yang panjang-panjang ni untuk reference. Dan kita copy. Kita letak dekat dalam assignment kita. Untuk in-text citation pun dia bagi Alfred. Jadi kalau kita, dalam in-text citation kita nak letak narrative, kita kena tukar sikit lah. Menurut Alfred kat kurungan 2015. Jadi dekat reference detail lah yang inilah. Dekat reference tu yang ini. Kalau kita copy dia keluar macam ni, kita boleh letak, kita buka teks dulu. Notepad ataupun notepad kita guna notepad, kita paste dulu. Kemudian dari sini, dari notepad baru kita copy supaya dekat word tu dia tak keluar yang highlight macam ni. Ni reference. Ni kalau kita nak buat manual lah, bukan manual juga, kita guna apps tapi kita tak guna word punya citation. Kemudian kita kena ingat yang reference ni kena indent untuk baris kedua dan seterusnya. Jadi macam ni. Slide ni pun akan diletakkan dekat dalam itulah announcement tu. Ada soalan lain sebelum kita akhiri sesi ni? Lepas tu nak tanya dekat bahagian reference tu, dia indent tu ke dalam sikit kan? Betul. Indent tu berapa cm ke agak-agak? Dia tak nyatakan secara spesifik tapi setengah inci boleh juga. Okey jelas. Okey. Terima kasih. Sama. Lepas tu font ni kita kena pastikan kalau kita dekat sini dia italic, tapi bila kita dah letak dekat dalam notepad dia dah hilang italic dia. Jadi kita kena double check. Mana yang ada italic tu kita kena letak italic semula. Macam nama journal ni kena letak italic. Ini kalau kita guna apps. Yang ini kalau kita guna words punya references. Jadi bergantung kepada kita. Jadi yang ambil postgraduate mungkin nak buat thesis, dissertation,
mungkin 100 reference, okay, 150 bilangan reference. Jadi terlalu banyak. Okay, kita digalakkan guna citation software, okay, citation management software. Contohnya Mendeley ataupun Zotero. Okay. Jadi kalau kita ada knowledge tu tentang Mendeley, lagi digalakkan untuk kita guna. Okay, sebab kalau kita buat Word ni 100 muka surat, 100 sumber, 200, susahlah, okay, leceh. Ni kalau kita ada ilmu Mendeley, kita boleh praktiskan dekat dalam penggunaan kita. Okay. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Kalau rujukan tanpa tarikh tadi, tuan sebut tadi disebut Andy ya. Betul. Andy. Kalau kita tulis bahasa Melayu TT boleh ke tu? Better tulis ND juga sebab dia standard. Oh gitu. Add all pun sama, kita tulis add all sebab dia standard. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okay, ada nak tanya yang lain? Oh, baru nak masuk Saria. Okay. Okay, Anas ada nak tanya ke? Tekan ya. Okey. Okey, sebelum saya akhiri, saya ingin recap semula lah ya. Kepada yang lambat mungkin boleh tengok sikit. Okey, EPA citation style ni dia ada dua. Satu citation dan satu reference. Mesti ada dua-dua. Kalau ada 20 citation, mesti ada 20 reference. Okay. Citation ni dia bagi tahu ringkas saja dekat dalam jawapan kita. Nama penulis dengan tahun. Okay. Kalau rujukan ni, reference ni dia bagi detail. Nama penulis, tahun, tajuk buku, tajuk jurnal, volume berapa. Okay. Supaya pembaca kita boleh cari menggunakan reference. Okay. Dan tadi kita tengok macam mana kita nak gunakan Microsoft Word dekat reference dan gunakan MyBit punya apps. Okay. Kita boleh gunakan tapi kita kena double check. Okay. Rasa itu sahaja. Okay, dapat idea sikit tentang citation ni. EPA citation style. Okay. Okay. Okay, kalau tiada sebarang pertanyaan lagi, saya akhiri sesi ini. Okay, good luck kepada semua. All the best. Okay, semoga kita dapat berjumpa lagi dalam convocation tuan-tuan nanti. Okay. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh saja email kepada skyby@uam.edu.my. Okay. Okay, terima kasih semua. Good luck. Okay, bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan. Sama-sama. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Sama-sama.